informasi, inforia, Islami, semuanya ringkih. Junjungan mulia Ya Rasulullah, purnama sempurna, salam sejahtera, junjungan mulia Ya Rasulullah.
حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير 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 حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى sebaik-baik النصير حسبي sebaik-baik penjaga, الوكيل sebaik-baik ونعم النصير حسبي الله cukuplah Allah bagiku فنعم المولى sebaik-baik pelindung, النصير حسبي sebaik-baik penjaga, ونعم الوكيل sebaik-baik penolong. ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت Sesungguhnya من aku telah berlaku zalim. الظالمين يا لطيف Yang maha نجنا مما lindungilah نخاف kami dari apa يا yang ربي نجنا من القوم الظالمين Melaka 89,5 FM. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي الجلال نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي الجلال فارحم وسامح يا رحيم واغفر ذنوبا كالجبال فارحم وسامح يا رحيم واغفر ذنوبا كالجبال أحزان قلبي لا تزول
بجودك ضعفنا رغم الخطايا والذنوب فارحم بجودك ضعفنا يا ربنا أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع العين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع لله رب العالمين القلب دوما في خضوع لله رب العالمين القلب دوما في خضوع أحزان قلبي Wadah ilmu sepanjang hari berkongsi santapan sanubari pastinya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Memperkenalkan acara Asia Smart Farming and Food Security 2023 yang berlangsung dari 3 hingga 5 Oktober di VTech Kuala Lumpur. Rokai amalan pertanian pintar, berteknologi tinggi dan bebas racun perosak yang mengumpulkan minda-minda paling inovatif dari lebih 13 negara Asia serta negara Belanda. Saksikan sendiri penampilan eksklusif teknologi tinggi penyelesaian termaju yang akan merevolusikan masa depan pertanian bersih dan keselamatan makanan. Sertai kami, jadikan bumi Malaysia dan Asia pertanian dan peternakan bebas racun perosak. Kemasukan adalah percuma. Untuk maklumat lanjut sila layari www.asiasmartfarming.com dan hubungi 012-492-1442. Acara disokong oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Kementerian Perdagangan dan Komoditi, Lembaga Pertubuhan Peladang, Jabatan Pertanian dan banyak lagi agensi-agensi dari kerajaan dan swasta bekerjasama di dalam program ini. Jom, jadikan pertanian menarik semula. Kepada warga negara Malaysia yang berkelaikan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan sebagai pemandu grade H11 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, memiliki kelulusan pentaksiran tingkatan 3, penilaian menengah rendah atau kelaikannya diiktiraf taraf dengannya, serta memiliki lesen memandu sekurang-kurangnya kelas D yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Mempunyai tidak kurang dari 2 tahun dalam bidang berkenaan. Antara bidang tugas ialah memeriksa dan memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan, membersih dan menyelenggara kenderaan yang dihaskan setiap pagi dan melaporkan kepada penyelia pemandu jika terdapat kerosakan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 4 Oktober 2023. Radio IKIM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Lok dan Bian di Warna Pagi IKIM. Ini biasa berkembang macam apa? Okey. Jadi orang ada orang seperti ini. Okey. Maknanya ada sebahagian orang ni dia akan seronok bekerja di satu tempat apabila diberi kebebasan cara nak dilakukan. Bagaimana nak laksanakan kerja tersebut. Bila sebut autonomi dan kebebasan tidak bermakna ikut suka dia nak datang pukul apa pun. Bukan begitu. Setiap Isnin hingga Jumaat anda bekerja semua pagi di terbang di Malaysia. Inspirasi Islami.
Ekspresi di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Alhamdulillah, terima kasih sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio IKIM untuk Ekspresi Ibrah bersama dengan kisah dalam Al-Quran bersama dengan anda. Sekali lagi pada minggu ini kita ada tetamu kita, tak lain tak bukan tamu tetap kita, Ustaz Muhammad Uda Kasim di Konti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, semoga Allah sentiasa menggunakan Ustaz kesihatan yang baik untuk terus dan terus berkongsi ilmu bersama kami semualah pendengar Radio IKIM ini, insya-Allah. Yang mana anda boleh tonton secara langsung juga di FB dan juga YouTube channel IKIM. Yang mana di FB tu tekan butang share, like dan komen banyak-banyak di situ, dan tulis nota. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang anda bantu dan anda sebarkan itu menjadi manfaat untuk anda juga, insyaAllah. Dan hari ini menarik sebab Ustaz nak kongsikan tentang cerita peliknya Bani Israel. Bani Israel antara yang banyak juga disebut dalam Al-Quran kan Ustaz kan. InsyaAllah kita akan kongsikan. Jom Ustaz, kita mulakan perkongsian kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucap syukur dulu pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita masih lagi dapat berjumpa dalam program yang baik ini, iaitu program untuk mengajak kita mengulang kaji dalam pelajaran mengambil ibrah kisah-kisah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita dituntut dalam agama ini supaya mempelajari kisah-kisah dalam Al-Quran ini. Dan antara kisah yang banyak dibentangkan oleh Allah kepada kita dalam Al-Quranul Karim ialah kisah Bani Israel. Dan bila Allah Ta'ala bentangkan kisah ini kepada kita, apa tujuannya? Tujuannya tak lain dan tak bukan ialah supaya kita tidak mengulangi semula kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh kaum yang mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Tuan-tuan, sepengetahuan saya, tidak ada bangsa dalam dunia ini yang mendapat laknat daripada para malaikat, yang mendapat laknat daripada para rasul, melainkan Bani Israel. Sebab kita tahu kan, kepribadian para rasul ini kepribadian yang rahmah. Mereka itu orang yang kasih, penyayang, penyabar. Tapi bila keluar daripada mulut mereka sendiri itu laknat kepada bangsa itu, kita boleh bayangkan betapa jahatnya bangsa tersebut. Itulah bangsa Bani Israel. Kita dapat lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat 78. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Maksudnya, orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israel telah dilaknat di dalam kitab Zabur dan Injil melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh. Lihat, ya, inilah bangsa yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita, bangsa yang jangan kita ikuti sifat-sifat negatif yang ada pada mereka. Ya, walaupun di kalangan mereka itu ada di kalangannya orang-orang soleh, ya, namun begitu kebanyakan mereka ini telah meninggalkan satu sejarah buruk dan hitam yang wajib kita jadikan sempadan, jangan diulang kembali. Baik, dalam kita menunaikan solat saban hari, kita mengulang-ulang dalam surah Al-Fatihah, minta Allah Ta'ala supaya jauhkan kita daripada perangai mereka ini. Sehingga disebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ya Allah, ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan para anbiya, jalan para solihin, jalan para syuhada. Jangan tunjukkan kepada kami jalan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang engkau marahi, orang-orang yang engkau murkai, waladdallin, dan orang-orang yang sesat. Siapa orang yang Allah Ta'ala murkai ini? Tak lain dan tak bukan ialah Bani Israel ini. Jadi setiap hari, setiap rakaat kita tunaikan solat, kita ulang pada Allah, ya Allah, janganlah engkau tunjukkan kami jalan ini. Kalau andai kata kami terikut, maka sedarkanlah kami supaya kami tak ikut jalan Bani Israel ini. Baik, bagi memahami maksud doa kita dalam surah Al-Fatihah ini, mari kita lihat apakah sifat-sifat
pelik yang ada pada mereka ini, sehingga kita ni setiap hari kita minta daripada Allah, jauhkan kami daripada mereka. Baik, kita boleh rujuk yang pertama sekali dalam surah Al-A'raf ayat 138. Ya. Dalam 138 ini surah Al-A'raf Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah. Lalu mereka sampai kepada satu kaum yang sedang menyembah berhala-berhalanya. Melihatkan yang demikian, Bani Israel berkata, wahai Musa, buatkanlah untuk kami satu Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya kamu ni kaum yang jahil. Tuan-tuan, peristiwa ini berlaku setelah Bani Israel diburu oleh Fir'aun. Mereka dulu duduk di Mesir, lantaran mereka beriman kepada Nabi Musa, maka Fir'aun telah menjadikan mereka sebagai musuh utama yang mesti dibunuh, yang mesti dihapuskan. Ini menyebabkan Nabi Musa membawa mereka keluar daripada bumi Mesir. Ketika mereka dikejar oleh Fir'aun dan tentera-tenteranya, mereka melarikan diri dengan penuh perasaan cemas. Tiba-tiba mereka berada di tepi lautan, Laut Merah. Kemana mereka nak lari sekarang ini? Di belakang ada tentera Fir'aun yang siap dengan senjata untuk membunuh mereka. Di hadapan Laut yang merah, yang tak mungkin dapat mereka renangi sehingga ke tepian sana. Tiba-tiba Allah dengan kuasanya memberikan pertolongan kepada Nabi Musa AS. Allah memerintahkan Nabi Musa mengetuk laut itu dengan tongkatnya. Maka laut itu terbelah dua. Ya, dalam separuh tafsir mengatakan datang angin yang begitu kuat dan deras. Lalu angin yang kuat itu memotong air laut itu, sehingga air laut itu terpotong dua dan ia menjadi dinding-dinding, menyebabkan laut itu terputus sampai ke dasarnya. Ketika itu Bani Israel yang cemas ini dibawa oleh Nabi Musa AS melalui dasar laut. Dan ketika mereka lari di dasar laut itu, mereka melihat air laut tadi terbelah dua menjadi dinding. Bayangkan tuan-tuan, air boleh menjadi dinding. Bagaimana itu? Ya, ketika itu mereka berlari menyelamatkan diri mereka, ya, sehingga sampai ke pesisiran tanah Arab. Dan Fir'aun yang masuk juga ke dalam akhir sekali mati bersama dengan tentera-tenteranya. Bani Israel melihat bagaimana kasih sayang Allah kepada mereka, menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Bani Israel melihat bagaimana kekuasaan Allah menolong orang-orang yang mentauhidkannya. Tiba-tiba tuan-tuan, yang selamat daripada diburu oleh Fir'aun ini melalui sebuah kampung. Bila sampai di sebuah kampung itu, mereka melihat ahli kampung itu menyembah berhala. Mereka yang baru saja diselamatkan oleh Allah Ta'ala ini boleh minta daripada Nabi Musa AS, wahai Nabi Allah Musa, boleh tak buatkan untuk kami berhala-berhala seperti mereka? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Tolonglah buatkan untuk kami berhala seperti mereka. Tuan-tuan, ini satu kaum yang tidak ada akal. Ya, ialah kalau kita di zaman inilah, selepas dengar ceramah daripada seorang ustaz, tergamak tak kita ajak ustaz tu pergi ke disko, jom kita minum arak ustaz? Tergamak tak kita? Saya rasa bangsa Melayu tak tergamak buat macam tu. Sejahat mana pun dia akan segan dengan ustaz tu. Tapi Bani Israel ini, Nabi Musa ni Nabi dia, baru lepas Allah Ta'ala selamatkan mereka. Kalau ia pun mereka nak sembah berhala, sembahlah sendiri. Tapi dia boleh ajak Nabi Musa yang mengajak orang mentauhidkan Allah, tinggalkan berhala. Wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Boleh tak kau buatkan untuk kami berhala seperti mana kaum tersebut? Cuba kita bayangkan. Kalau kita kata orang Melayu hari ini mengucap panjang Nabi Musa AS. Apa kata Nabi Musa? Innakum qaumun tajhalun. Kamu ni orang-orang yang jahil, kamu ni. Ya, kamu tahu tak berhala tu apa? Kamu tahu tak Tuhan yang kita sembah ni siapa? Jadi begitu. Ya, jadi mereka tak jadilah sembah berhala tu. Ingatkan kisah itu berakhir di situ saja. Ingatkan mereka sedarlah Nabi yang bagi taklimat Nabi ni bukan ustaz biasa. Patutnya mereka, Allah sedarlah kita ni silap. Itu. Tiba-tiba Nabi Musa AS diajak Allah ke Bukit Tursina untuk menerima Taurah.
40 hari Nabi Musa hilang. Bani Israel dijaga oleh Nabi Harun alaihissalam. Ketika Nabi Musa tak ada ni, mereka melunaskan impian mereka itu untuk menyembah berhala. Datang pemimpin mereka bernama Samiri. Samiri kata apa? Tuan-tuan, Musa dah tak ada. Jom kita buat berhala seperti mana yang kita nak. Keluarkanlah emas-emas kamu. Kebetulan masa Bani Israel ini lari daripada Fir'aun, ketika sedang cemas dikejar oleh Fir'aun tu, mereka sempat merompak kedai-kedai emas yang ada di Mesir. Allah. Ni beriman pada Allah ni, buat kata orang solat juga, rompak-rompak juga. Jadi oleh kerana emas yang mereka dapat tu daripada sumber yang haram, maka dia akan pergi ke tempat yang haram juga lah. Jadi ketika itu Samiri kata apa? Keluarkan emas-emas yang ada pada kita, jom kita buat Tuhan kita. Itu yang jadi anak sapi tu. Lembu. Kemudian ada lubang sana, lubang sini. Bila angin tiup, lubang angin tu masuk lubang ni menghasilkan satu suara. Mereka kata, inilah Tuhan kita. Lalu mereka menyembah sapi itu sebagai Tuhan. Jadi kita bayangkan, kita pun tak tahu nak gambarkan ini orang ke apa ni. Baru sebentar tadi Allah selamatkan mereka. Mereka nampak kekuasaan Allah. Tiba-tiba mereka boleh cari Tuhan yang lain. Kita dah nampak kekuasaan Allah tu depan mata je, Ustaz. Tak nampak. Allah. Dia boleh U-turn 360 darjah. Nampak tak? Matinya hati. Hati itu. Kemudian Nabi Musa balik daripada Bukit Tursina tu, dia nampak Allahu Akbar, orang-orang Bani Israel sudah pun menyembah berhala. Ya. Lalu Nabi Musa AS buatlah satu tindakan, mereka itu disuruh bertaubat, dan walaupun bertaubat mengikut syariat Nabi Musa AS, mereka itu mesti menjalani hukuman mati lah. Lalu mereka itu dibunuh semuanya. Jadi maknanya bila semua itu dah mati, dibunuh, yang tinggal tu mesti yang baik-baik. Jom kita tengok pula apa jadi pada yang baik-baik ni. Yang masih berbaki ni, ya, apa jadi kepada mereka? Nabi Musa berkata kepada mereka, sekarang ini kita ni ada satu usaha nak pergi ke Jerusalem. Kita nak bebaskan Jerusalem daripada penjajahan orang-orang yang ganas dan kasar. Lalu Nabi Musa AS menghantar perisik-perisiknya seramai 70 orang yang daripada kalangan orang beriman ni, pergi masuk dekat sana, cuba tengok, kita nak serang, kita kena ada maklumat ketenteraan. 70 orang ni masuk ke dalam sana, ambil maklumat, balik jumpa Nabi Musa. Apa kata mereka? Ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, kalau kau nak pergi perang, pergilah, kami duduk sini. Kami tak nak pergi perang. Kalau engkau nak pergi perang dengan Tuhan kau, masuklah ke Jerusalem tu, lawanlah. Kami tak mau, kami nak duduk sini. Sebab apa? Kami nampak mereka itu ada kekuatan tentera yang begitu hebat. Kami tak mau. Nampak tu? Dah mengalah awal dah. Dah awal, dia menampakkan kebaculan dia. Kebaculan dia. Dan sebelum peristiwa ini berlaku, ada satu lagi tapisan. Selepas mereka yang dibunuh tadi dihapuskan, yang beriman ni Nabi Musa ajak mereka supaya jom kita ke Bukit Tursina, kita melafazkan taubat kita kepada Allah ke sana, kita bermunajat pada Allah lah. Jadi dibawalah ke Bukit Tursina ni. Jadi sebelum bertolak ke Bukit Tursina itu, yang beriman ni dia boleh keluarkan satu statement yang cukup melukakan Nabi Musa AS. Tengok, ini dirakamkan dalam surah Baqarah ayat 55. Berkata Allah, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhakumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang dengan mata kepala kami. Yang nak dibawa ke Bukit Tursina ini adalah orang yang telah lulus dua tapisan. Mereka inilah yang bunuh orang yang sembah berhala tadi tu. Bila Nabi ajak ke sana, wahai Musa, kami tak nak ikut kamu ke sana. Sebab apa? Kami nak tengok Allah tu dengan mata kepala kami. Allah. Di sini menampakkan kepada kita kedegilan mereka. Mereka tak mau pergi sebenarnya. Dia ibarat puteri gunung ledang lah ketika dipinang oleh tuanku dulu. Dia nak tolak kasar tak berani. Lalu dia minta lah 7 dulang hati nyamuk. Benda yang mustahil nak dapat. Jadi begitu juga. Dia tak nak ikut Nabi Musa. Dia tak nak ikut cakap Nabi Musa. Lalu alasannya, kami nak tengok Tuhan dengan mata kepala kami. Kalau tak nampak, kami tak nak ikut. Mencabar. Mencabar. Cuba kita nampak, tengok hati dia tu. Degilnya. Degilnya. Lalu Allah Ta'ala
buat satu tindakan yang sangat drastik. Apa dia? Fa'akhadhakumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Allah Ta'ala hantar halilintar, petirkan mereka, meninggal dunia semua. Allah. Bila dah meninggal dunia, Allah Ta'ala hidupkan mereka dengan kuasa Allah. Nak sangat nampak kan? Jadi mereka itu Allah Ta'ala matikan mereka, ya, matikan mereka, kemudian Allah Ta'ala hidupkan. Kenapa Allah Ta'ala matikan mereka? Biar mereka rasa kesakitan mati itu. Ya. Jadi bila orang dah terasa sakitnya mati, harapnya bertaubatlah. Macam kita lah kan. Ada tempat-tempat program motivasi tu yang kita gil tu, kita letak di dalam Masuk tu. habis. Bangun daripada itu bertaubat. Bani Israel bukan saja dimasukkan dalam lahat, mereka dimatikan oleh Allah dengan halilintar, lalu dihidupkan kembali. Lepas dihidupkan kembali itu, yang Nabi Musa ajak dia pergi berperang tu. Harapnya mereka ni lah mempunyai jiwa yang hebat lah, akidah yang kuat lah. Bila dia ajak pergi berperang, ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Kami tak nak pergi perang, wahai Musa. Kami nak duduk sini. Kau pergilah bersama dengan Tuhan, kau pergi berperang. Kami tak mau. Cuma agaknya kalau ada kenuri kesyukuran, panggillah kami. Itu saya tambah tu. Ya. Jadi di situ kita dapat lihat peliknya mereka ini. Sebab itulah bila kita baca surah Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, ya Allah, janganlah engkau tunjukkan kepada kami, jangan biarkan hati kami ini jadi seperti hati al-maghdubi alaihim ini, orang-orang yang engkau murkai ini, yang perangainya pelik, sanggup lawan Allah, sanggup durhakai Rasulullah, sanggup bercakap benda yang bukan-bukan, sanggup menyembah berhala walaupun dah nampak kebesaran Allah. Sampai dia warna peti dah. Ya, dah mati dah, hidup balik, dia masih lagi bersifat degil seperti itu. Jadi sebab itu kisah-kisah ini perlu kita fahami, perlu kita hadamkan. Supaya apa? Supaya kita dapat lihat, patutlah dalam Quran hari-hari Allah Ta'ala suruh kita ulang, ghairil maghdubi alaihim, jangan kami ikuti jalan orang-orang yang kau murkai. Rupun jalan siapa? Jalan puak-puak ni lah tadi, Yang pelik ni. yang pelik. Waladhdallin itu pula, itu orang Nasara, itu kita cerita lain kali lah. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Kita ni baru awalan, kejap lagi kita akan sambung lagi untuk anda rakan pendengar. Jangan ke mana-mana, semakin menarik sebenarnya kisah ini. Kita nak tahu kepelikan Bani Israel untuk kita belajar supaya hati yang mati mereka tak ada dalam kita, insyaAllah. Na'udzubillah min zalik. Kita kembali selepas ini untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, dia terpaksa tempuh derita, ciptanya
Santapan Sanubari, pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ibrah kisah dalam Al-Quran kembali bersiaran bersama saya Nuhaiti Paradi dan juga Ustaz Muhammad Uda Kasim. Perkongsian kita pada malam ini, Alhamdulillah, dia menyegarkan hati kita sebenarnya. Itu yang kita inginkan bila kita belajar daripada Al-Quran, mengambil ibrah yang disampaikan menerusi firman Allah Subhanahu Taala, kisah-kisah yang menghidupkan hati. InsyaAllah kita tahu macam mana peliknya Bani Israel ni. Memang pelik dah Ustaz. Kan 3 kali tapisan, tiga-tiga tu memelikkan. Lagi sepelik, kenapa mereka begitu Ustaz? Kan sedangkan diberikan nikmat yang pelbagai. Setiap kali ada nikmat, satu nikmat kepada nikmat yang lain, dan mereka tetap kufur pada Allah SWT. Ustaz, sambung lagi Ustaz tentang peliknya Bani Israel ni. Ya, dalam beberapa siri yang lalu telah saya ingatkan bahawa penting kita belajar kisah-kisah ini kerana sejarah itu akan berulang. Ya, dan apa yang berlaku pada Bani Israel yang minta Nabi Musa supaya buat berhala untuk mereka itu sebenarnya telah berulang terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni ke Ustaz? Ya, telah pun berulang. Berhala macam mana kan? Cuba kita buka dalam kitab sirah Nabi. Selepas Nabi berjaya menawan kota Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah, Nabi bawa 10,000 orang tentera dalam satu riwayat. Kemudian tiba-tiba kabilah Hauzan, Bani Hauzan daripada Taif tu datang nak serang kota Mekah. Maka Nabi bangun bersama dengan 14,000 orang tentera, ya, yang siap bersenjata nak pergi lawan kabilah Hauzan yang nak menyerang kota Mekah ini. Baik, dalam perjalanan itu berlaku peristiwa sebagaimana berlaku peristiwa yang Nabi Musa AS. Jadi para sahabat yang pergi berperang 14,000 ni bukan semuanya sahabat-sahabat yang besar-besar. Memang dalam itu ada Umar bin Khattab, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali yang hebat-hebat lah. Namun begitu ada juga sebagian sahabat yang baru masuk Islam, yang imannya tidak sekukuh para sahabat yang lain ini. Ketika mereka nak ke sana tu, bila mereka sampai di lembah Hunain, mereka melalui satu kampung. Bila mereka sampai di kampung itu, mereka melihat ada satu pokok. Di pokok itu memang telah tersebar masyhurnya orang-orang Arab jahiliyah akan menggantung senjata mereka di pokok itu. Dan bila gantung senjata di pokok itu, katanya senjata itu akan jadi lebih tajam, orangnya akan jadi kebal macam-macam lah. Kan? Jadi tentera Islam ni yang mentauhidkan Allah ini, bila mereka lalu kat sana, terkejut Nabi. Ada beberapa orang sahabat Nabi lah yang baru-baru masuk Islam ni, yang belum kukuh imannya, yang tauhidnya, pengetahuan tauhidnya tidak seberapa lagi. Mereka berkata kepada Nabi SAW, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak kau buatkan kepada kami pokok yang macam ni? Allahu Akbar. Kami nak gantung senjata kami kat situ, biar senjata ni jadi lebih hebat, jadi lebih, orang kata lebih, berpuaka. Kita kata gitu kan. Sebagaimana orang-orang jahiliah tu buat. Lalu Nabi terkenang, apa yang kamu lakukan ini seperti mana yang pernah berlaku kepada Bani Israel terhadap Musa AS. Ij'al lana alihah, kan, buatkan untuk kami Tuhan seperti mana mereka telah buatkan Tuhan untuk. Ij'al lana alihah kama lahum alihah. Nabi teringat dan Nabi quote ayat tersebut. Kamu telah melakukan apa yang telah dilakukan oleh umat Musa AS. Mereka mengajak Nabi Musa buat berhala seperti mana mereka menyembah berhala. Ya. Nabi kata, latar kabunna sunana mangkana qablakum. Kamu satu hari nanti akan mengikut juga perjalanan orang-orang sebelum kamu. Jadi maknanya dalam cerita ini kita dapat melihat sejarah itu berulang. Dan dia akan terus berulang tu. Baik. Mengapa perkara ini boleh berlaku di kalangan para sahabat? Kita faham bahawa bukan semua sahabat yang buat begitu. Ini sahabat-sahabat yang baru-baru masuk Islam. Baru nak mengenal. Jadi iman mereka pun tidak kuat lagi. Pengetahuan tak akidah pun tidak mantap lagi. Maklumlah, selepas pembukaan kota Mekah itu, baru masuk Islam, tiba-tiba dah diajak berperang. Di sini memberi pengajaran kepada kita betapa ilmu berkaitan dengan akidah Islam itu perlu diperkukuhkan. Ya, anak-anak muslimin, muslimat perlu diajar tentang ilmu akidah ini. Sebab akidah ini dia bermula dengan ilmu. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu ketahui bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah mulakan firman-Nya dengan a'lam. Ketahuilah, belajarlah. Dia bukan boleh ikut-ikut.
sangat bahaya. Separuh yang kata imannya sah, separuh lagi kata sah, tetapi duduk dalam keadaan durhaka pada Allah. Iman secara bertaklid tu macam mana Ustaz? Bertaklid tanpa dalil, tanpa ilmu. Contoh, Allah tu ada tak? Ada. Apa dalil? Saya tak tahulah. Saya ni lahir daripada keluarga Islam, ayah saya kata adalah. Ikut je. Ikut aja. Tapi apa pengetahuan tentang Allah pun dia tak tahu. Tak ada ilmu. Orang ini terdedah kepada disesatkan. Mudah sangat disesatkan. Mudah disesatkan. Sebab itu akidah Islam itu bermula dengan ilmu. Karena itu para ulama telah meletakkan belajar ilmu tauhid itu ialah fardu ain atas semua muslim dan muslimat, tak terkecuali. Sebab apa? Bila kita beriman dengan iman taklid, datang musuh cuba untuk mewas-waskan kita, dibimbangi, kita akan terperangkap. Seperti mana berlaku kepada peristiwa dalam perang Hunain ini. Ya. Jadi setelah jauh kita berjalan dalam apa yang kita bincangkan tentang Bani Israel tadi itu, Allah Subhanahu wa taala telah membuat kepada kita satu persempadanan, buat satu conclusion terhadap sifat Bani Israel ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dan pendengar boleh rujuk dalam surah Al-A'raf ayat 146. Kesimpulan daripada kejahatan mereka ini. Ya, Al-A'raf 146. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha wa in yarau sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila wa in yarau sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Ada 5 sifat Bani Israel yang kecil ini. Ya, daripada sepanjang kita ceritakan tadi, inilah 5 sifat yang disimpulkan oleh Allah. Apakah sifat yang pertama? Akan aku palingkan hati-hati. Maknanya Allah Ta'ala akan palingkan hati mereka ni daripada hidayah. Sebab itu mereka degil. Siapa dia? Orang yang sifatnya yang pertama, alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Orang-orang yang sombong takabur di muka bumi dengan tiada alasan yang benar. Ini sifat takabur dan sombong. Buat kata pepatah Melayu, pandainya tak boleh ditumpang, bodohnya tak boleh diajar. Ini sifat yang, ya Allah, kalau adalah pada umat Muhammad SAW, habislah kita. Khairul ummah yang Allah Ta'ala gelarkan kepada kita itu akan tercabut. So, kita semua janganlah memiliki sifat takabur ini. Yang telah alim, belajarlah lagi. Yang belum alim, mesti terus belajar dan relakan diri untuk ditarbiyah dan dididik. Kita semua ini kurang, kita semua ini bukan pandai sangat, kita semua ini jahat sebenarnya. Maka relakanlah diri kita untuk dididik. Ya. Yang kedua, sifat yang kedua yang ada pada mereka itu ialah wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Ya, yang kedua, jika mereka melihat sebarang keterangan, mereka tidak akan beriman kepadanya. Berilah apa dalil pun, berilah apa alasan pun, tunjuklah, mereka tak akan beriman. Sebab mereka telah letakkan satu blok, satu tembok dalam hati mereka, tak mau beriman. Ya, macam orang-orang Yahudi di zaman Nabi yang berada di Madinah. Mengapa orang Yahudi ada di Madinah? Tak lain dan tak bukan kerana dalam kitab mereka kata Nabi akhir zaman itu akan turun di tempat yang subur di tanah Arab. Sebab itu di Madinah ada orang Yahudi. Tiba-tiba bila Nabi datang, mereka nampak dalil kenabian itu, mereka tahu ini Nabi. Tetapi mereka dah letak blok dalam fikiran mereka, tak mau beriman juga. Ini sifat kedua. Ya. Baik, kita tengok pula sifat yang ketiga. Wa iyarau sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada hidayah, mereka tidak mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. Allah Ta'ala dah tunjuk ini jalan yang betul dan mereka tahu inilah jalan yang betul. Kami tak nak. Walaupun dah tahu dah tu. Dah tahu dah. Allah. Kami nak cari jalan yang bersipang siur. Kami nak cari jalan yang tidak halal. Padahal ini jalan yang baik dan mereka pun tahu ini jalan yang betul. Mereka tetap juga nak pilih jalan yang tak baik. Jadi hanya langau dan lalat saja akan cari tempat yang bernajis. Ya, ini berpunca daripada hati yang telah rosak. Ya, Allah sambung lagi.
sebaliknya mereka lebih suka memilih jalan yang sesat. Ya. Dan seterusnya Allah Taala kata zalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Yang demikian itu karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sentiasa lalai daripadanya. Jadi sifat kelima ini memang mereka ini tak berminat pun nak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka lalai daripadanya. Jadi ini 5 sifat yang menyebabkan Bani Israel jadi keji seperti itu. Jadi bila kita faham 5 sifat ini, maknanya kita cuba jauhkan. Ya, jangan kita ulangi sifat mereka ini. Jangan kita ulangi sifat mereka ini. Dah tahu benda tu betul, tak maulah. Dah tahu dah riba itu boleh membawa kepada kesusahan dunia akhirat. Dah kami nak pilih yang cara ribawi ni. Kerana cara ni mungkin lebih murah. Cara ni mungkin itu macam-macam lah. Ya, kita beritahu dah yang ni haram, jangan boleh merosakkan diri kita. Dah kami nak cuba juga. Ini trending. Ini trending. Ya. Ini lebih menguntungkan. Ini lebih jadi ini sifat-sifat yang ada pada mereka. Ya, dan sifat yang buruk yang disebutkan yang pertama tadi takabur. Takabur ni apa dia? Rasa bahawa diri telah sempurna. Orang lain semua tak tahu, kita seorang je yang paling tahu. Inilah yang paling bahaya. Dan saya teringat dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, ketika Nabi Nuh menyampaikan tazkirah tausiah kepada umatnya, apa mereka buat? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka letakkan jari jemari mereka ke dalam telinga-telinga mereka. Bolehkah kita letak jari jemari? Mana boleh. Kita orang Melayu jari yang kecil ni pun tak muat dah lubang telinga tu. Tapi punya bencinya mereka kepada kebaikan ni, mereka tak nak dengar. Mereka letak jari jemari dalam telinga mereka. Tak cukup dengan tu, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Mereka ambil kain mereka selubung kepala mereka pula. Tak nak sungguh dah ni. Tak nak sungguh. Inilah sifat orang takabur. Takut sangat nak dengar kebaikan. Takut sangat nak mendengar hujah-hujah yang bernas. Kerana bagi mereka lebih selesa duduk dalam kebatilan. Kalaulah ada pada umat ini, bermakna umat ini perlu dipulihkan segera. Jadi kita fahamkan daripada apa yang kita bincang ini, patutlah Allah Ta'ala cabut gelaran khairul ummah daripada Bani Israel, diberikan kepada umat Muhammad SAW. Patut sangatlah. Sebab itu ya, bila peristiwa Isra' Mi'raj berlaku, ketika Nabi sampai di Baitul Maqdis nak sembahyang tu, yang jadi imamnya patutnya Nabi-Nabi Bani Israel lah. Mereka lah dari segi senioritinya mereka. Tetapi mereka ni segan silu. Sebab apa? Mereka malu dengan umat mereka yang begitu. Tak layak. Kami tak layak. Ya Muhammad SAW, kau jadi imam. Ya, saya baca satu kitab yang ditulis oleh Dr. Abdullah Qal'aji dari Madinah. Dia kata mengapa Nabi jadi imam? Sebab ketika itu pengisytiharan kepada dunia bahawa khairul ummah ini sudah berpindah daripada Bani Israel kepada umat Muhammad SAW. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Sekarang ini wahai umat Muhammad SAW, kamu adalah sebaik-baik umat. Tapi syarat kena buat 3 perkara. Ta'muruna bil ma'ruf, mesti ajak orang kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mesti cegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan mesti beriman kepada Allah. Andai kata 3 ini kita buat, kita benar-benar menjadi khairul ummah. Tetapi kalau kita lalai daripada 3 perkara ini, kita akan jadi senasib dengan Bani Israel yang kita sebutkan tadi, pelangainya al-maghdubi alaihim. Yang elok kita ikut, yang tak elok kita jadikan sepadan. InsyaAllah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Kita hari ni peliknya Bani Israel. Betul Ustaz, pelik sangat ni kan. Dah dapat nikmat yang sangat-sangat besar. Dah dihantarkan macam-macam isyarat, tapi dia masih lagi tetap ingkar pada Allah SWT. Kemudiannya ada juga umat Bani Nabi SAW. Dan kita khawatir kita sekarang Ustaz. Kadang-kadang kita ni nak melakukan perkara yang betul dan baik pun takut dipandang pelik oleh masyarakat hari ini. Allah. Satu lagi simptom juga Ustaz kan. Takut dipandang pelik. Allahu Akbar. Ustaz, ujung sikit di kesimpulan untuk puasa kita. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita bincang pada hari ini, bahawa tidak ada jalan pintas untuk menjadi orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Begitu juga tidak ada jalan pintas untuk kita menjadi satu bangsa yang berjaya dunia dan akhirat, melainkan kita mesti menelusuri jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi
Nabi SAW dan juga para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan membentengkan diri kita daripada segala kesilapan-kesilapan yang pernah dilakukan oleh manusia-manusia dulu kala, yang mana kesemua mereka itu akhirnya bertemu dengan kehancuran. Itu saja. Mudah-mudahan kita ni terjagalah Ustaz kan, kita pelihara daripada menjadikan harta, pangkat, kadang itu juga kita jadikan sebagai berhala kita pada pada hari na'udzubillah. Terima kasih banyak Ustaz sekali lagi untuk pertemuan. Sampai bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Semuanya ketakutan di hari perhitungan, hari pembalasan, suratan amalan. Kaulah pembela umat berdosa, dikabulkan doa. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, alaika ya Habib Allah, alaika ya Nabi Allah. As-salatu wassalamu alaika ya Badr at-tamam, alaika ya Nur al-zalam, alaika ya khair al-anam. Ku harap syafaat di hari akhirat, ku dapatkan berkat amal dalam berselawat. Kaulah pembela umat berdosa, dikabulkan doa. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, alaika ya Habib Allah, alaika ya Nabi Allah. As-salatu wassalamu alaika ya Badr at-tamam, alaika ya Nur al-zalam, alaika ya khair syafaatmu, 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 syafaatmu membawa kami untuk ke syurga. Salatu wassalam alaika ya Rasulullah, salatu wassalam alaika ya Habib Allah, salatu wassalam alaika ya Nabi Allah, salatu wassalam alaika ya Safi Allah, salatu wassalam alaika ya salatu wassalam alaika ya Nabi Allah, salatu wassalam alaika ya Safi Allah. Al-Quran Tagging Telaga Biru ada 25 kelebihan. 25 kelebihan dalam satu Al-Quran. Ada 341 penanda. 341 penanda. Memfokuskan sirah, doa, fiqh dan kisah umum sebagai bacaan dan amalan. Al-Quran Tagging Telaga Biru, pelbagai corak
dalam bentuk zip atau diari. Hubungi 0362754070 atau layari telagabiru.com.my. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Loving, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertakluk kepada permaran syarat. Berlangsung 10 Oktober ini di Sabah International Convention Centre SICC Kota Kinabalu dari jam 8 pagi hingga 4.30 petang. IKIM dengan kerjasama Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Sekretariat SOM MABIMS Malaysia menganjurkan seminar keharmonian serantau memperkukuh ketamadunan ummah dalam menghadapi cabaran global yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Anda juga dijemput untuk beramai-ramai memeriahkan Majlis Ilmu Forum Bicara Ad-Din yang akan berlangsung di Masjid Bandaraya Likas pada 10 Oktober 2023 pukul 6.15 petang. Untuk maklumat lanjut, sila ke Facebook Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, semuanya dalam bentuk baik dan buruk. Yang buruk itu sudah pasti dalam Al-Quran dan Hadis itu dilarang kita melakukannya dan ditegah dalam bentuk akhlaknya buruk lah. Bukan kita kata, suka hati aku lah baik dan buruk kan, aku ada otak, aku boleh fikir sendiri. Betul, akal kita ni pun punya peranan. Kita boleh memikirkan sesuatu itu baik dan buruk, khususnya dalam bentuk kegunaan amali dia. Contoh, mikrofon. Bila dah setiap hari dia menolong dan membantu DJ bercakap. Kalau tidak, DJ cakap dengan batu dan kayu dan besi, tak ke mana-mana, tapi besi canggih betul sehingga kita bercakap satu dunia boleh dengar. Itu menunjukkan ini satu benda yang baik, lebih dari segi dia punya utility dia. Ada benda yang buruk yang berkait dengan akhlak, macam kita mengumpat, buruk dari segi kerohanian, buruk dari segi kemanusiaan. Kalau orang melakukan tu, kemanusiaan akan runtuh. Bayangkan kalau orang semua mengumpat, menipu, memfitnah misalnya, habis rosak satu masyarakat. Bukanlah rosak maknanya tiba-tiba muka jadi kedut, muka dia jadi tiba-tiba jadi buruk. Dia kan masih handsome lagi, tapi buruk dari segi kerohaniannya buruk, akhlaknya buruk. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari, pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi